Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua. Pada kali ini, Cikgu Umaira akan membincangkan bab 3 Matematik Pengguna Insurans bagi silibus Matematik KSSM tingkatan 5. Standard pembelajaran kita pada kali ini adalah untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan insurans termasuk deductible dan co-insurance. Dalam video kali ini, kita akan fokuskan apa itu deductible. Bagaimanakah menyelesaikan masalah yang melibatkan insurans? Kita lihat situasi ini boleh berlaku kepada sesiapa sahaja. Okay, di mana dinyatakan di sini kerugian yang Encik alami berjumlah RM5,500. Syarikat insurans akan membayar sebanyak RM5,300. Baki RM200 akan ditanggung oleh Encik. Mengapa saya tidak mendapat pampasan penuh? Jadi untuk pengetahuan semua, di sinilah pentingnya kita membaca polisi kontrak insurans dengan teliti sebelum bersetuju membeli polisi insurans tersebut dan dapatkan penerangan yang lebih jelas daripada ejen insurans anda. Kerana terdapat situasi pemegang polisi mungkin menerima pampasan kurang daripada kerugian sebenar. Ini kerana terdapatnya peruntukan insurans bersama iaitu co-insurance dan deductible. Apa itu deductible? Okey, deductible ni secara kontraknya ialah suatu jumlah yang ditanggung oleh pemegang polisi sebelum layak membuat tuntutan dengan syarikat insurans. Jadi di antara polisi yang terlibat dengan konsep deductible adalah insurans harta, insurans perubatan dan kesihatan dan insurans motor. Manakala untuk deductible tidak terlibat di dalam polisi insurans hayat dan insurans liability diri. Okey, bagi insurans motor, deductible wajib adalah sebanyak RM400 sekiranya kenderaan dipandu oleh individu yang tiada nama dalam polisi, individu bawah 21 tahun ataupun pemegang lesen L. Okey, deductible polisi lain pula bergantung kepada budi bicara syarikat insurans. Jadi di sini menunjukkan untuk insurans motor dia ada deductible wajib. Manakala bagi polisi-polisi lain seperti insurans harta, insurans perubatan dan kesihatan ini adalah bergantung kepada budi bicara syarikat insurans. Jadi di sinilah pentingnya untuk pemegang-pemegang polisi membaca kontrak insurans sehingga habis sebelum bersetuju atau membuat keputusan untuk mengambil atau menerima sebarang polisi insurans. Okay, kita lihat contoh 4 di dalam buku teks matematik tingkatan 5. Puan Suhaila telah membeli insurans motor untuk keretanya yang mempunyai peruntukan deductible sebanyak RM300. Sepanjang tempoh insurans tersebut, Puan Suhaila telah mengalami 3 kali kemalangan. Kerugian yang dialami adalah pada bulan Mac, Julai dan Ogos, masing-masing sebanyak RM2,800, RM250 dan RM400. Nyatakan sama ada Puan Suhaila boleh membuat tuntutan terhadap kerugian yang dialami atau tidak. Jika ya, nyatakan jumlah bayaran pampasan yang boleh dituntutnya bagi setiap kerugian yang dialami. Okey, jadi di sini kita fahamkan soalan. Soalan minta ada 2 soalan di sini iaitu yang pertama nyatakan sama ada boleh membuat tuntutan atau tidak, dan yang kedua jika ya berapa pula yang boleh dituntut. Jadi ini 2 soalan yang perlu kita cari. Jadi untuk memudahkan kita buat dalam bentuk jadual. Jadi 3 kali kemalangan berlaku dalam bulan Mac, Julai dan Ogos, dan kita nyatakan kerugian di sini Mac RM2,800, Julai RM250 dan Ogos RM400. Jadi konsep deductible, okey, nilai kerugian jika melebihi nilai deductible maka tuntutan insurans boleh dibuat. Jadi kita tengok di sini deductible kita nilainya adalah RM300. Jadi kita tengok kerugian melebihi daripada nilai deductible. Jadi bermakna tuntutan boleh dibuat. Okey. Persoalan kedua, berapa pula tuntutan yang kita boleh buat?
sudah pasti tuntutan yang kita buat mestilah mengambil kira nilai deduktibel terlebih dahulu. Jadi untuk dapatkan berapa bayaran pampasan yang kita boleh buat, kita akan tolak dengan harga deduktibel kita terlebih dahulu, iaitu 2,800 tolak dengan nilai deduktibel bagi Puan Suhaila tadi adalah RM300. Jadi untuk bulan Mac, bayaran pampasan yang boleh dituntut adalah sebanyak RM2,500. Okey, seterusnya kita perhatikan pula untuk bulan Julai. Jadi bulan Julai, nilai deduktibel, nilai kerugian adalah lebih rendah. Nilai kerugian adalah lebih rendah daripada nilai deduktibel. Jadi tidak boleh buat tuntutan. Jadi di sini tidak boleh buat tuntutan. Ini bermakna Puan Suhaila perlu menanggung kos kerugiannya sendiri. Jadi tiada juga bayaran pampasan daripada syarikat insurans. Okey, untuk bulan Ogos didapati kerugiannya adalah RM400. Jadi RM400 adalah suatu nilai yang lebih besar daripada nilai deduktibelnya, iaitu RM300. Jadi bermakna apabila nilai kerugian lebih besar daripada nilai deduktibel, bermakna tuntutan insurans boleh dilakukan. Jadi di sini bermakna kita boleh menuntut pampasan insurans dengan mengambil kira nilai deduktibelnya terlebih dahulu. Jadi bermakna RM400 kerugian mestilah ditolak dengan nilai deduktibel yang perlu dibayar oleh Puan Suhaila, iaitu RM300. Jadi pampasan untuk bulan Ogos hanya RM100. Jadi saya harap semua boleh faham bagaimana menjawab soalan contoh 4. Jadi ini adalah hasil jawapan yang kita bincangkan sama seperti tadi. Okay, kita lihat pula contoh 5. Cherlyn mempunyai polisi insurans perubatan dengan deduktibel sebanyak RM30,000 setahun dengan had tahunan bernilai RM300,000. Pada tahun pertama dalam tempoh insuransnya, Cherlyn telah dimasukkan ke hospital untuk pembedahan appendix dan dikenakan kos rawatan sebanyak RM8,000. Pada tahun berikutnya, Cherlyn perlu melakukan pembedahan jantung dan dikenakan kos rawatan sebanyak RM210,000. Nyatakan jumlah yang perlu ditanggung oleh Cherlyn dan jumlah yang dibayar oleh syarikat insurans bagi tahun pertama dan kedua tempoh insuransnya. Jadi kita nak fahamkan soalan dekat sini, kita perlu nyatakan jumlah yang ditanggung oleh Cherlyn. Ini soalan pertama. Dan yang kedua, jumlah yang ditanggung oleh syarikat insurans. Kedua-duanya untuk tahun pertama dan tahun kedua. Jadi untuk memudahkan kita menyelesaikan soalan ini, saya buat dalam bentuk jadual dan kita perhatikan di sini nilai deduktibel kita adalah RM30,000. Jadi kita harus ingat deduktibel perlu diutamakan sebelum pemegang polisi boleh membuat insurans, tuntutan insurans. Bermakna pemegang polisi harus menyelesaikan nilai deduktibel itu sendiri. Jadi kalau kita perhatikan mengikut konsepnya, nilai kerugian sekiranya lebih besar daripada nilai deduktibel, maka tuntutan insurans boleh dibuat. Jadi untuk tahun pertama, kos rawatan Cherlyn ialah RM8,000. Jadi kita dapati di sini RM8,000 nilai kosnya adalah lebih rendah daripada nilai deduktibel, iaitu RM30. Jadi ini menunjukkan untuk tahun pertama Cherlyn perlu menanggung kos rawatannya sendiri, iaitu RM8,000 dan tiada kos yang ditanggung oleh syarikat insurans kerana Cherlyn tidak boleh membuat tuntutan kerana nilai kos rawatan kurang daripada nilai deduktibel. Okey, jadi kita tengok pula untuk tahun kedua. Untuk tahun kedua, kos rawatan Cherlyn adalah RM21,000, RM210,000. Jadi untuk kita kenal pasti berapa jumlah yang ditanggung oleh Cherlyn, jadi untuk kita sedia maklum, kita
pemegang polisi harus menyelesaikan nilai deduktibel itu sendiri terlebih dahulu sebelum membuat tuntutan. Jadi kos keseluruhan RM210,000 perlulah ditolak dengan nilai untuk kos insurans deduktibel untuk kita dapatkan tuntutan insurans. Jadi jumlah yang ditanggung oleh Celin adalah nilai deduktibel itu sendiri, iaitu RM30,000. Manakala yang ditanggung oleh syarikat insurans adalah RM210,000, ditolak dengan nilai deduktibel iaitu RM30,000. Jadi berapa yang boleh ditanggung oleh syarikat insurans adalah sebanyak RM180,000. Jadi untuk tahun kedua rawatan Celin, iaitu ketika melakukan pembedahan jantung, nilai RM30,000 perlu ditanggung oleh Celin. Bakinya RM180,000 Celin boleh membuat tuntutan insurans. Jadi ini adalah hasil perbincangan kita sebentar tadi. Secara kesimpulannya, nilai deduktibel adalah nilai yang ditanggung sendiri oleh pemegang polisi. Ini bermakna nilai deduktibel perlu diselesaikan terlebih dahulu, baki kerugian barulah boleh dituntut dengan syarikat insurans. Jadi sekian saja untuk video kali ini. Saya harap semua faham apa itu deduktibel dan berapa yang boleh, bagaimana kita ingin membuat tuntutan dengan syarat nilai deduktibel mestilah kurang daripada nilai kerugian. Okey, sekian, terima kasih.